akhirnya, negara-negara Sunni, mereka berjuang dengan cara diplomasi. Situasi semasa yang berlaku di Gaza pada ketika ini, dan kita selalu ulas sejak beberapa minggu lepas. Ala kulli hal, apa sahaja ulasan kita itu tak penting. Yang penting kita teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah membantu mujahidin dan juga membantu orang-orang yang ditindas. Jangan lupa mereka di dalam doa, tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma ansuril mujahidin wal mustada'afin. Allahumma asqihim, Allahumma at'imhum, Allahumma rizqhum rizqan hasanan tayyiban min 'indika. Allahumma saddid ramyahum, Allahumma thabbit qulubahum wa aqdamahum. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada mereka kekuatan. Allah turunkan rezeki kepada orang-orang yang sedang ditindas di Gaza. Allah jadikan sasaran para mujahidin tepat. Allah kuatkan jiwa dan juga langkah mereka untuk mempertahankan agama Allah. Allahumma alaika bil yahudi sahayinah. Mudah-mudahan Allah menghukum Yahudi sahayinah, Sahyuni. Allahumma khudhum akhdan azizan muqtadir. Allahumma sallit alaihim kalban min kilabika wa tayran min tuyurika wa abdan min ibadika salihin. Allahumma shaddid shamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma ansuril mujahidina alaihim. Ini Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, doa ni kita kena sentiasa teruskan dalam setiap keadaan kita. Saya selalu sebut perkara yang sama. Tak payah tadi. Okay. Kita selalu sebut perkara yang sama. Jangan sekali-kali fikir yang doa kita ini tidak penting. Jangan kita fikir yang kalau ada orang lain doa, itu telah memadai dan kita tak perlu berdoa. Di samping ramainya orang yang berdoa, di samping doa ini dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga, doa ni kebaikan untuk kita. Al-Muslim akhul Muslim. Nabi SAW sebut, orang Muslim adalah saudara kepada orang Muslim yang lain. Jadi sekurang-kurangnya, kalau benda lain kita tak boleh buat, tak banyak sumbangan yang kita boleh buat, sekurang-kurangnya kena ingat mereka di dalam doa kita. Sebagaimana kita doa untuk diri kita sendiri, kita doa untuk keluarga kita, demikian juga doa untuk orang-orang yang ditindas dan juga mujahidin. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan, bagaimana kita sedia maklum perkembangan yang bukan baru, perkembangan yang setelah sekian lama, trend sekian lama ni, umat Islam tak bersatu. Ini semua kita tahu. Umat Islam berpecah belah. Dia ada blok masing-masing. Dan kesemua pemimpin ataupun negara ataupun masyarakat Islam ada kepentingan masing-masing. Kesemua negara dia ada kepentingan dia sendiri dan dia ada risiko yang dia kena timbang. Yang menyebabkan akhirnya mereka memilih sebahagian kawan dan mereka memilih sebahagian lagi untuk menjadi musuh di kalangan orang Islam sesama sendiri. Dan pertembungan ini, kalau kita boleh lihat pertembungan ini, sejak mungkin tahun-tahun kebelakangan ini, dia merentasi sempadan mazhab. Merentasi. Ada kalanya, dalam setiap kumpulan itu, kita boleh lihat adanya kelompok liberal ada di situ, Sunni ada di situ, Syiah ada di situ, dan pergolakan ini menjadi pergolakan yang terumbang-ambing. Kita tak boleh nak fikir. Sebab itu, kalau kita boleh sebut contoh kan, apa yang berlaku di Gaza pada hari ini, kebanyakan negara-negara Islam, mereka mengambil keputusan untuk sokong perjuangan rakyat Palestin. Mereka menyokong. Dan ini Alhamdulillah, kita syukur. Mereka sokong, mereka nyatakan sokongan dan mereka tak banyak yang melancarkan kritikan kepada Hamas. Dia kena ke depan ke? Boleh tak? Okay. Jadi tak banyak yang melancarkan kritikan kepada Hamas, melainkan inilah, Presiden Palestin kata kami sedia untuk ambil alih. Kalau Israel tak mau Hamas, bagi kat mereka, mereka boleh ambil alih kepimpinan. Kebanyakan negara-negara Islam ni tak kritik Hamas. Mereka bersama dengan mempertahankan hak orang Islam. Mereka menyebut bahawa kejahatan Israel itu lebih besar. Tapi sokongan yang melibatkan sokongan ketenteraan ataupun bantu untuk bagi tekanan kepada Israel di sudut ketenteraan, ini hanya datang daripada kelompok Syiah sahaja. Hizbullah tolong serang di Lebanon, dan juga beberapa hari ini tentera Yaman Houthi pergi rampas kapal Israel. Houthi rampas bawa helikopter. Dia punya lanun bukan pakai kapal, lanun dia pakai helikopter pergi rampas kapal Israel. Tak tahulah video tu betul ke tak, tapi dalam video tu tunjuk dia bawa helikopter lah pergi rampas kapal tu. Apakah ini bererti
kita kena tinggalkan pakatan Sunni ni. Sunni ni tak boleh pakai, tak boleh percaya, kena pergi kawan dengan Syiah. Tak, tidak semestinya. Dan bukanlah begitu. Ada perbezaan yang besar di antara Sunni dan juga Syiah. Dan ternyata sejarah konflik yang lalu kan, apa yang berlaku di Syria sebagai contoh, Syiah betul-betul bersama dengan Bashar al-Assad. Ketika orang Islam di Aleppo dan sebagainya ditindas, dikepung dan dibunuh, ketika itu kesemua kelompok Syiah memilih untuk bersama dengan Bashar. Itu keputusan mereka bersama. Dan ketika itu juga bibit-bibit ketidaksefahaman di antara kelompok Sunni yang pertengahan ni, saya pun tak tahu nak bagi nama apa pertengahan, Ikhwanul Muslimin, Hamas dan sebagainya, bertembur dengan kelompok Syiah yang menolong tentera Bashar al-Assad pada ketika itu, masa tu. Jadi ada pertemuan. Dan apabila melibatkan Palestin pula, bila melibatkan Palestin, bantuan-bantuan berbentuk ketenteraan ni hanya datang daripada Syiah. Walaupun Houthi kata dia nak pergi bom Israel lalu atas Saudi, tu kemungkinan besar bom tu akan jatuh atas Saudi. Jadi bagus jugalah Saudi pergi intercept. Kalau dia tak intercept, tak sampai ke Israel, jatuh kat negara dia. Tapi bunyi-bunyi bantuan ni hanya datang daripada Syiah. Apakah Syiah ni, dia ni pahlawan, orang lain penakut, Sunni penakut? Tak, tak begitu. Sebab posisi negara Syiah, dia dah memang Iran dan juga kerajaan Yaman sekarang, di mata dunia dia pun memang dianggap negara yang bangsat. Tak ada kedudukan, siapa pun tak suka. Negara yang tak ada undang-undang. Jadi pada dia hantar bantuan ketenteraan sikit, Iran pakai proksi dia, hantar ke Yaman, Yaman pergi serang, dia tak ada masalah apa-apa. Dan itu yang terbaik untuk dia. Sebab dia boleh memenangi hati orang-orang Sunni. Orang-orang awam Sunni akan menang hati dia. Baguslah nampak Syiah macam pahlawan. Dia tak rugi apa-apa pun. Apa lagi orang nak buat kat dia? Yaman tu dah berdepan dengan masalah yang cukup. Kemiskinan, makanan tak cukup, budak-budak tak cukup zat. Itu Yaman untuk 3-4 tahun ni. Apa lagi yang dia boleh kena? Jadi dia tak ada apa-apa untuk hilang, dia jadi pahlawan. Dia tunjukkan sikap dia yang ke depan dalam isu Palestin. Berbanding dengan negara-negara Sunni. Negara-negara Sunni pula, dia ada kepentingan perdagangan, imej dia yang pertengahan, masyarakat yang dianggap bertamadun pada pandangan barat, dia kekalkan imej tu. Jadi akhirnya, negara-negara Sunni, mereka berjuang dengan cara diplomasi. Memberi tekanan, mengkritik secara terbuka. Dan baru-baru ni, Perdana Menteri kita buat ucapan yang baik dalam perjumpaan dia dengan Biden di US, dalam perjumpaan, ada rekod lah orang keluarkan. Kenyataan Perdana Menteri kali ini sangat tegas. Sikap yang tidak sama bila berdepan dengan situasi Palestin dan juga berdepan dengan situasi Rusia dan Ukraine dahulu. Jadi ini pendirian yang diambil oleh negara-negara Sunni. Sebab mengekalkan imej pertengahan mereka di tengah-tengah masyarakat antarabangsa, imej yang matang, imej yang membawa kepada perbincangan harmoni, itu yang mereka buat. Jadi isunya, untuk orang di Palestin pula, apa yang dia boleh buat? Dia berterima kasih kepada orang yang sokong dia, dan dia bersamalah dengan orang yang betul-betul sokong dia di sudut ketenteraan. Adakah nanti tak boleh, apa jadi pun jangan terima sokongan Iran, jangan terima sokongan Hizbullah, jangan langsung duduk dengan Sunni. Sunni tak bagi apa-apa, dia nak duduk macam mana? Apa yang negara bagi kat mereka? Jadi dalam keadaan terpaksa tu, mereka menjalinkan hubungan baik dengan yang memang mereka ada peluang, dia tak orang Sunni juga. Tapi dalam isu ni, dalam isu Palestin ni, itulah bantuan yang besar bersifat ketenteraan yang diberikan kepada mereka, tekanan yang diberikan kepada Israel.